Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana yassir wa la tu'assir. Rabbana tammim bil khair. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'. Sahabat-sahabat yang dikasihi semua, alhamdulillah dengan rahmat dan keizinan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bi nikmatihi tatimmus shalihat. Dengan nikmat Allah dan rahmatnya, maka kita dapat berjumpa lagi pada pagi ini untuk menyambung perbincangan kita mengenai buku Khusyuk dalam Solat yang dikarang oleh Tuan Guru Nik Abdul Aziz, ya, rahimahullah almarhum. Jadi hari ini kita masuk kepada bab 27. Jadi buat masa ni Ustazah akan cuba habiskan dulu buku ini secara perlahan-lahan mengikut kadar kemampuan yang ada. Ya. Jadi kita sama-sama lihat bab 27 muka surat 129. Baik sahabat-sahabat semua. Tajuk dia ialah rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kaitannya dengan tajuk bab 26, minta maaf, bab 26, bahaya solat tanpa khusyuk. Muka surat 125. Semoga sahabat-sahabat semua, pendengar semua dalam rahmat Allah, diberi kesihatan yang baik, ya, bertenang, kan, ya, dalam suasana suspend je politik ni kan. InsyaAllah kita doa yang terbaik. Baik, kita bincang bab solat. Bab politik tu biarlah orang politik yang uruskan, kita hanya doakan. Bahaya solat tanpa khusyuk. Ada orang bertanya mengenai tafsir ayat yang keempat dan kelima dari surah Al-Ma'un. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka kecelakaanlah akan didapati orang-orang yang solat mereka itu dalam keadaan lalai. Jadi dalam ayat tersebut Allah mencadangkan bahawa neraka tersebut diperuntukkan bagi orang yang lalai dalam solat. Jadi sebelum dihuraikan buku ini, Ustazah cuba sebelum kita tengok huraian buku Tuan Guru ini, Khusyuk Solat ini, Ustazah terlebih dahulu merefer atau merujuk kepada tafsir, kitab tafsir Al-Munir karangan Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Apa tafsiran ayat ini, ya, kita tengok tu dulu. Yang pertama sekali, dalam tafsir Al-Munir ini, muka surat 687, jilid ke-15, di mana ayat keempat mengikut Ibnu Munzir meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman Allah, fawailul lil musallin. Dia berkata ayat ini turun mengenai kaum munafik. Mereka memamerkan riak solat. Riak maknanya dia semayang ni kerana orang, nak tunjuk ke orang. Mereka orang munafik ini mempamerkan riak dalam solatnya kepada orang-orang mukmin, jika mukmin tu ada. Mereka meninggalkan solat jika tak ada kaum mukmin. Demikian juga kaum munafik enggan meminjamkan sesuatu kepada orang lain. Jadi menurut Ibnu Munzir yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, mengatakan bahawa fawailul lil musallin tu bererti ayat ni diturun khusus untuk kaum munafik, di mana mereka ni semayang depan orang mukmin supaya orang mukmin anggap mereka ni orang beriman. Jadi makna semayang dia kerana orang tu disebut riak, ya, kerana orang mukmin. Sedangkan apabila orang mukmin tak ada, ya, ni masa zaman Rasulullah ni,
mereka tak melakukan solat. Inilah dia ciri-ciri orang munafik. Ini sifat orang munafik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah wujud sifat ini dalam masyarakat sekarang? Ada tak orang sembahyang kerana riak? Ada. Kan ada jawabnya. Tapi kita tak tahulah hati orang, tetapi ada ciri itu. Jadi oleh itu pengajaran buat kita, jangan ada kita solat ni kerana orang. Biarlah kita buat solat itu lillahi ta'ala. Baik. Kita lihat lagi huraian di sini. Jadi Allah menyebut di sini bahawa ditujukan neraka itu adalah kepada orang-orang munafik. Orang munafik yang solat kerana nak tunjuk saja, bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka ini tidak mengharapkan, mereka hanya nak perhatian orang mukmin saja. Dia tak mengharapkan, tidak mengharapkan perhatian dari Allah, tidak mengharapkan keredaan dan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka melalaikan solat hingga habis waktunya. Jika mereka berkumpul dengan orang mukmin, mereka menunaikan solat kerana ingin memamerkannya. Akan tetapi jika mereka tidak bersama mukmin, mereka tidak menunaikan solat. Dalam ayat tersebut Allah tidak berfirman fi solatihim sahun. Ni ya, ni dibahaskan. Jadi kita tengok ayat tu tadi, ialah Allah berfirman fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. An, bukan fi. Jadi disebutkan dalam tafsir ini bahawa Allah tidak berfirman fi salatihim sahun, lupa ketika menunaikan solat. Jadi bermakna bukanlah orang ni lalai dalam solat. Bermakna bukanlah orang yang lalai dalam solat itu dihukum neraka. Kan? Mengikut huraian ini. Dihukum dengan neraka. Sekejap ya. Dengan apa tu? Dengan celakalah orang yang solat mereka itu dalam keadaan lalai. Kan? Dengan seksaan neraka. Neraka wil. Kan? Tidak sekali-kali, sebab dalam ayat ini disebut an solatihim, bukan fi solatihim sahun. Maknanya an solatihim ni bermaksud mereka yang lalai dari lalai tidak melakukan solat, yang mengakhirkan solat dari waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak mengambil perhatian dengan solat. Dengan senang kata, yang mempermain-mainkan solat. Walaupun dia Muslim, Islam, tapi dia tidak solat. Ataupun dia solat akhir dah waktunya. Kan? Mempermain-main, memudah-mudahkan solat. Itu yang digertak, diberi amaran oleh Allah dengan seksaan Allah. Tetapi kita jangan kata orang yang khayal dalam solat tu dengan neraka wil. Tidak sekali-kali, berdasarkan ayat ini an solatihim sahun. Iaitu makna orang ni tidak tunaikan solat. Kan? Tidak jaga waktu solat. Maksudnya tak kisah. Kan? Sembahyang bagi dia bukan perkara penting. Kan? Diakhirkan solat, dipermainkannya. Jadi bagi orang yang kadang-kadang macam kita ni, kadang-kadang khayal, kadang-kadang lepas tu kita tarik balik, khusyuk balik, kan? Ini dikatakan adalah dimaafkan. Dimaafkan kerana keadaan kemampuan kita. Asalkan kita solat, bila kita terkhayal, terlari daripada ingat Allah, kita balik semula. Ini adalah dimaafkan. Cuma pahalanya berbeza dengan orang yang solat sepenuh khusyuk. Tetapi tidaklah sampai kepada neraka, kepada seksaan Allah bagi orang yang usaha dah solat awal, kan, jaga solat, jaga waktu solat, tapi dalam solat tu ada berbagai gangguan yang menyebabkan dia ingat pada dunia, tapi dia balik semula. Dia ada mujahadah untuk
nak menghadirkan hati ketika solat, untuk khusyuk dalam solat dengan kata lain ya. Itu tidak termasuk dalam amaran Allah dengan seksaan. Jadi boleh faham ya sahabat semua. Sebab itu Allah sebut di sini allazina hum an solatihim sahun. Jadi perkataan an dengan fi itu berlainan. Kalau fi betul lah orang yang lalai dalam solat diberi kecelakaan, diseksa oleh Allah, tetapi di ayat ini disebut an. An itu makna orang yang mengakhirkan solat, meringan-ringankan kewajipan solat. Kan kita tengok sahabat-sahabat semua, kita sedih tengok generasi muda sekarang, generasi sekarang. Ada orang viral baru ni kalau kita baca viral ya, orang yang duk viral, dia kata apa yang saya baca, ada seorang tu tulis artis apa wallahu alam, dia kata maaflah dia tak solat, dia cari pahala dari kebajikan yang lain. Faham tak? Ni bahaya ni. Moga adik ini bertaubat. Moga ada pendakwah yang cuba mendekati dia. Dia tak nampak solat tu asas agama, tiang agama, rukun Islam yang wajib ditunaikan. Walaupun kita buat banyak amal ibadah lain, tapi kalau tak solat tak jadi apa. Sebab solatnya tiang agama dan asas fundamental bagi Islam itu sendiri. Jadi tak jadilah benda orang kata kewajipan asas kita tak buat. Kan? Dia hanya buat kebajikan lain, mungkin dia derma dan sebagainya, dia silap faham. Moga Allah beri hidayah dan pendakwah cuba mendekati dia, insya-Allah. Kita tak boleh kutuk dia, mungkin dia tak faham ya. Tapi ada luahan begitu. Ini bahaya ni ya. Sebab tu generasi sekarang kita perlu dekati mereka, dakwah mereka, insya-Allah. Baiklah sahabat semua. Sahabat jadi boleh faham ya tu ya. Itu dan ada dalil lain lagi yang menunjukkan bahawa solat orang munafik ni yang dimurkai oleh Allah. Contohnya surah An-Nisa ayat 142. Apabila mereka berdiri untuk solat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud riak di hadapan manusia. Jadi boleh menggunakan lafaz musallin untuk menunjukkan orang yang meninggalkan solat. Jadi dalam ayat ni yang dimurkai oleh Allah ialah orang yang meninggalkan solat, orang yang melalaikan solat, menunaikan solat. Hal ini disebabkan orang yang meninggalkan solat termasuk orang yang diberi taklif untuk melaksanakan solat. Ya. Dan termasuklah al-ma'un yang membuat riak. Jadi riak itu juga dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita dah berikrar dengan Allah dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Padamulah kami ibadah, padamulah kami mohon pertolongan. Ya, jadi kenapa kita buat ibadah pada orang lain berlainan dengan ikrar kita dalam Fatihah? Kan? Sebab itu kita buat apa saja ibadah mesti lillahi ta'ala. Tak payahlah cari keredaan orang. Sebab apa yang kita buat semua malaikat dah tulis. Orang tak kenal pun tak apa, dah ada tercatat di malaikat. Kan dalam catatan buku amalan. Asalkan ikhlas. Baik sahabat-sahabat semua. Jadi harap sahabat semua faham dalam ayat ini. Seterusnya kita lihat sedikit muka surat 125 ya, yang dihurai oleh Tuan Guru. Dalam ayat tersebut apakah sebenar yang dimaksudkan lalai? Jadi Tuan Guru huraikan apa maksud fawailul lil musallin, iaitu allazina hum an solatihim sahun. Apa makna sahun? Apa makna lalai? Ini Tuan Guru huraikan ya, apa makna lalai. Jadi kita sama-sama cuba faham. Pertama, muka surat 125 ya, perenggan bawah, Abu Aliyah menghuraikan mengenai firman Allah yang maksud lalai dalam ayat di atas. Dia berkata orang yang dalam solatnya maka dia tidak tahu berapa rakaat dia telah lakukan. Jadi Abu Aliyah kata yang dimaksudkan lalai dalam ayat ni, sahun, lalai ayat ni ialah orang yang lakukan solat tapi tak tahu berapa rakaat dah.
Ya sahabat semua, waliyazubillah, jangan begitu tak tahu 3 ke 4, 3 ke 4 kan, 2 ke 3 atau sedar-sedar habis. Tu dikatakan sahun, kata Abu Aliyah. Dan berkata Al-Hasan, inilah orang yang lupa waktu solat sehingga habis waktu. Yang ini yang menjadi celaka ni, ya, yang Allah murka pada golongan yang lupa waktu solat hingga habis waktu. Ya, sengaja lupa maksudnya. Kalau terlupa lainlah. Dia terlupa nak solat, itu lain, dimaafkan, dia kena qada. Dan berkata ulama lain, iaitu orang yang jika dia solat pada waktu, dia tidak gembira. Jika dia solat akhir waktu, dia tidak sedih. Maka dia tidak melihat bahawa bersegera solat itu kebaikan dan melewatnya adalah dosa. Yang ini pun bahaya. Masuk juga makna sahun. Apa makna sahun? Iaitu kata ulama, dia solat waktu pun dia tak rasa gembira. Patutnya kita kata alhamdulillah Allah gerakkan kita solat awal. Ya, syukur, alhamdulillah binikmatillah tatimmus solihat, kan? Ya, Allah beri kita. Sebab tu kita doa selalu kan, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, kau berilah aku a'inni, ya, berilah aku, bantulah aku untuk ingat padamu, dan ini ala zikr wa syukrika, dan bersyukur padamu. Sebab tu kita perlu ada rasa gembira bila dapat solat awal, dan kita rasa sedih bila terlambat solat. Itu ciri orang yang mukmin, orang yang beriman. Jadi masuk orang sahun tadi, dia tak ada rasa apa, tak kisah semayang awal ke semayang lewat ke, dah habis salam azan ke, masuk waktu akhir hak lain pula ke, tak ada hal. Ini bahaya sekali, ini yang dikatakan berdosa. Waliyazubillah. Maka sama-sama kita ingatkan pada anak-anak kita, rasa bersalah semayang lambat, ya, jaga waktu solat, itu penting. Jadi diulas oleh Tuan Guru, pendapat pertama, mereka yang lupa ketika mendirikan solat sehingga tidak disedari berapa rakaat sedangkan apa yang dikerjakan itu. Yang tadilah. Kedua, mereka lalai dengan kedatangan solat fardu, ataupun mereka ingat waktu solat tapi bertangguh-tangguh. Nanti dulu, nanti sebentar, bertangguh-tangguh sehingga disebabkan urusan pekerjaan dan seumpamanya. Ini termasuk dalam golongan yang lalai daripada mendirikan solat. Sekejap ya. Maksudnya sahabat semua, yang kedua ni dia lalai, dia bertangguh-tangguh buat kerja urusan dunia dulu. Tu yang sampai solat Zuhur pukul 4. Kan? Ini haram dah. Ya. Zuhur dah masuk 4.20 ke macam tu sekarang kan, 4 suku. Ada orang semayang 4.10. Ini dah waktu haram. Jadi ini yang dicela oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau hidup dia buat gitu sepanjangnya, memang dimurka oleh Allah. Semoga mereka bertaubat. Dan termasuk juga lalai mereka yang melupakan waktu, maksud sebenar solat. Walaupun dirikan solat, namun bukan dari kesedaran maksud hikmat solat. Maksudnya dia solat tapi bukan kesedaran dia, kerana riak dan sebagainya. Ibnu Jarir pula mengatakan perkataan lalai itu ialah mereka tak bersungguh-sungguh mengerjakannya. Dalam solat ingatannya melayang pada lain, tidak disegerakan untuk membulatkan ingatannya pada Allah. Ya, jadi Ibnu Jarir rahimahullah kata lalai ini makna semayang tak sungguh-sungguh. Dalam solat ingatannya melayang pada lain, tidak disegerakan untuk bulatkan ingatannya pada Allah. Ini maksud sahur. Jadi sahabat semua, moga kita ni tak termasuk dalam golongan ni. Maknanya kita kena balikkan huraian ni. Hendaklah kita bersungguh-sungguh kerjakan solat. Dan kalau ingatan kita melayang ke lain, segera kita bulatkan hati pada Allah. Makna kita ambil balik ingatan kita, hudur, hadirkan hati balik pada Allah, atau kita kembali khusyuk pada Allah, hayati apa yang kita baca dan kita buat. Jadi jangan termasuk golongan sahur yang hanya tak bersungguh-sungguh, lalai, melayang pun tak kasar, ikut je layangan tu.
khayalan tu sampai akhir. Tu yang menyebabkan tak tahu berapa rakaat, apa yang dibaca dan apa yang sedang dilakukan. Waliyazubillah. Sama-sama kita berusaha membaiki kualiti solat kita. Manakala pendapat keempat bermaksud mereka yang sekiranya melakukan solat di awal waktu itu tidak merasa beruntung dan tidak bersyukur kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah mengurniakan pada mereka sehingga dapat melakukan solat di awal waktu. Jika lambat-lambatkan solat mereka di hujung pun tak rasa sesuatu rugi, malah dia tidak pula merasa keluh kesah kerana mereka telah melewatkan kewajipan solat. Ini ciri orang lalai, sahun seperti yang disebut tadi ni, hurai balik. Maknanya buat solat awal pun tak rasa gembira, tak rasa syukur. Solat lewat pun tak rasa bersalah. Biasa saja. Yang ini wal-iyazubillah. Jangan ada pada diri kita. Kalau ada ni masuk sahun. Kalau sahun orang yang lalai ini, maka dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga ada, kalau ada golongan ini, maka bertaubatlah kepada Allah. Itu taubat masih terbuka. Jadi jangan kita yang belajar ini termasuk dalam golongan ini, yang suka lambat-lambatkan solat, mementingkan urusan dunia dulu. Ya, sampai tahap pergi pasar malam dulu, tak sembahyang lah rasa. Kan? Dah balik pasar malam dah pukul 7. Pukul 7 sekarang dah masuk maghrib. Kan? Ni orang panggil kita orang hubud dunia. Terlalu cinta dunia. Padahal masa nak pergi pasar malam tu dah pukul 5. Dah masuk solat dah. Solat dulu. Tapi tidak. Ada begitu. Wal-iyazubillah. Moga diberi hidayah. Orang yang telah sampai ke peringkat tidak merasa perbezaan antara solat di awal waktu atau di hujung waktu, maka dalam keadaan tersebut tidak pun dia mendirikan solat, tapi malangnya dia telah direservekan oleh Allah untuk mendapat kedudukan selayaknya, iaitu di neraka. Waliyazubillah. Ya, ini pendapat ulama lah. Ya, soal hukum neraka, syurga itu adalah urusan Allah. Kita masuk syurga pun atas rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi wal-iyazubillah, jangan termasuk dalam golongan yang lalai. Sebab itu ulama huraikan lalai itu ada 3 pendapat. Tadi kan, jangan kita termasuk dalam golongan tu. Ada pun orang yang terlambat mengerjakan solat kerana tertidur. Ni Tuan Guru bincang pula masalah tertidur. Jadi Tuan Guru mengatakan, pengarang mengatakan, kalau dia tertidur, kita kena tengok pula terlupa itu, masa tertidur itu dikira salah dari sudut syariah, namun hendaklah diperhatikan. Maknanya kalau terlupa atau tertidur tidak dikira salah dari sudut syariah Islam. Tapi kata Tuan Guru, kata pengarang, hendaklah dilihat dari pelbagai sudut. Apakah dia tidur setelah masuk waktu? Atau ketika waktu belum tiba? Adakah dia tidur tu dah masuk dah waktu tapi dia tak sembahyang juga? Contoh isyak. Dah isyak tapi tidur terus larut, terus tidur betul orang panggil. Setelah dah subuh berdosa. Ya. Wajib bertaubat dan qada solat itu. Ataupun kata Zuhur dia tertidur, patutnya dah masuk Zuhur solat dulu. Ya, kalau kata ngantuk sangat, kunci jam. Kan ada telefon semua supaya boleh bangun, pesan kepada keluarga, contoh. Jadi dia kata, kalau waktu dah tiba, dia tidur, maka dikira sahun, cuai. Waktu dah masuk tidur juga. Jadi tertidur terlajak tu dikira cuai. Cuai itu mendapat kemurkaan Allah kalau tidak bertaubat. Tidur yang dianggap sebagai yang dimaafkan, tertidur yang maaf sehingga tidak menunaikan solat tu, dia tidur belum masuk waktu. Belum masuk waktu tertidur sehingga terlajak. Itu bangun terus solat. Ya. Jadi ya itu dimaafkan. Tapi kalau dah masuk waktu tidak boleh. Macam subuh, dah dengar dah azan tapi tak bangun juga. Kan? Dah dengar dah azan tapi tak bangun. Nak tangguh lagi sehinggalah terlajak sampai pukul 8. Iaitu haram. Dia wajib qada dan bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidur yang dianggap sebagai ibadah hanyalah tidur yang dilakukan sebagai modal untuk berjaga malam kerana hendak melakukan solat malam seperti yang digalakkan oleh Islam. Jadi tidur yang jadi ibadah tu tidur qailulah. Kan? Tidur sekejap selepas Zuhur
untuk mendapat tenaga untuk bangun solat malam. Ya. Ataupun tidur selepas solat. Kan tak ada masalah lah, sebab dia nak berehat, itu dikira ibadah. Jadi sahabat-sahabat semua, rumusannya dari bab 26 bahaya solat tanpa khusyuk, di sini pengarang cuba menghuraikan makna sahun. Ya, makna sahun satu ialah orang yang solat dia tak tahu berapa rakaat, dikira lalai. Yang kedua, dia lupa waktu solat sehingga habis waktu. Tadi kita dah bincang. Dan yang ketiga, orang yang tidak ada rasa gembira solat awal dan solat lewat pun tak ada rasa apa. Ini orang yang mempermudah-mudahkan solat, mempermain-mainkan solat. Dia lebih utamakan urusan dunia daripada melakukan solat, sehingga terluput waktu. Jadi itu disebutkan oleh pengarang. Dan Ibnu Jarir mengatakan, pendapat keempat Ibnu Jarir muka surat 126 mengatakan lalai ialah tidak bersungguh-sungguh dalam mengerjakan solat, dan dalam solat ingatan melayang pada lain, dan dia tidak segerakan membulatkan ingatannya kepada Allah, pun termasuk lalai. Dia main-main je solat, tak sungguh-sungguh, tak ada mujahadah. Bila terkhayal dia pun biar je, ikut je. Dia tak berusaha untuk corner balik dan hadirkan hati, mengingati Allah dalam solat. Kerana hadir hati dalam solat itu adalah syarat untuk khusyuk. Jadi sahabat-sahabat semua, seperti yang Ustazah sebutkan tadi, bahawa makna asal ayat surah Al-Ma'un ayat 4 tadi adalah, awal asalnya ialah ciri-ciri orang munafik. Ya, yang solat kerana nak menunjuk-nunjuk dalam zaman Nabi itu. Dia sebab ada, kata Ibnu Abbas, ayat ni turun di situ. Tapi juga bukan saja pada kaum munafik, ayat ini juga turun kepada kita semua. Ya, sehingga hari kiamat nak mengingatkan kita jangan ada ciri munafik dalam hidup kita. Jangan kita lalai dari solat, jangan ada sahun, lalai kan, jangan kita menjadi orang yang sahun, lalai dalam solat. Jadi, dan andainya kita terlalai, maka cepat-cepatlah kita kembali ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga Allah ampunkan dosa-dosa kelalaian kita dalam solat, dan kita sentiasa munajat pada Allah. Semoga Allah kurniakan kita solat yang khusyuk, nikmat khusyuk dalam solat. Itu yang kita nak sangat. Sama-sama kita doa, moga Allah beri kita nikmat khusyuk dalam solat dan hilangkan kelalaian. Tidak termasuk dalam golongan sahun, yang tak termasuk dalam golongan yang disebut allazina fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Ya, maka celakalah akan didapati orang yang solat mereka itu dalam keadaan lalai. Jadi makna lalai Ustazah dah huraikan. Itulah saja yang mampu Ustazah berikan pada hari ini. Kita berkongsi ilmu, apa yang baik itu dari Allah, yang lemah daripada Ustazah sendiri. Mohon maaf jika ada kesilapan dan keampunan, mohon keampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jika diizinkan, insya-Allah kita akan masuk besok pada bab ke 27, insya-Allah. Ya, tajuknya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kaitannya dengan khusyuk solat, insya-Allah. Jadi wallahu alam, aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Kita tutup dengan tasbih kafarah, ya. Subhanakallahu wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahu alam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.